Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa biyassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Qala al-musannifu saya baca doa kat diri sendiri. Baik, kita masuk kepada perbahasan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Masuk pada fasal yang baru, iaitu fasal pada menyatakan tentang pilihan ilmu, guru dan teman. Tamam. Ayo. Mulakanlah. Ini saya baca jangan bahar basi pula. Ini bahar rajas. Nah, mustaf'ilun. Mulakanlah ilmu muda dengan Al-Quran. Bukan sekadar baca tapi hafalan. Ini kita dah syarah panjang semalam kenaan dengan ilmu dimulakan dengan Al-Quran dulu. So kita menghafal Al-Quran. Mulakan hafalan Al-Quran dan mulakan membetulkan bacaan Al-Quran kita dengan baik di depan guru. Yang saya maksudkan sini bukan hanya baca sahaja tapi dengan menghafal. Sunnah para salaf, terikut dengan bahar basit. Mustaf'ilun. Sunnah para salaf jangan diabaikan, setelahnya barulah menghafal matan. Jadi setelah menghafal Al-Quranul Karim, maka setelahnya barulah kita menghafal matan. Ini bagi yang telah selesai Al-Quran Al-Karim. Kalau tidak hafal Al-Quran, ya tak apa, hafal matan. Tapi dia telah meninggalkan suatu yang lebih besar daripada itu, iaitu menghafal Al-Quranul Karim. Tapi ada orang yang dia terlewat dah. Dia pun start masuk mengaji dulu umur 19, baru mengaji agama. Sebelum tu tidak hafal Quran, kerana sistem kita di Malaysia tidak begitu. Alangkah baiknya kalaulah anak-anak di peringkat tadika dan sebagainya tu dijadikan silibus kepada para penuntut ilmu pada waktu tersebut dengan hafalan Al-Quran. Kerana tak mustahil sebenarnya. Kita kata tu orang Arab boleh lah Ustaz. Budak-budak Arab boleh lah umur 5 tahun, 6 tahun hafal Quran. Budak-budak Arab, tak mana yang kita kata dia budak Arab. Kerana Quran ni ijaz. Kerana ada bukan semua pun budak Arab. Kalau kita nak kata budak-budak Arab yang boleh hafal semua, bukan semua juga. Tak semua budak Arab hafal Quran. Kalau kita nak katakan Arab mesti boleh hafal Quran, tak semestinya. Berapa ramai juga Arab yang jahil dengan Quran. Apapun Quran turun dalam bahasa Arab. Faham? Quran ni ijaz. Mampu dihafal oleh semua orang yang tidak mampu berbahasa Arab sekalipun. Boleh dihafal. Kemudian apa yang membezakan kita dengan Arab ni? Tak ada beza apa. Dia orang, kita pun orang juga. Betul? Dia orang, kita pun orang. Jadi kita bergabung pada insaniah tersebut. Bukan di insaniah. Insaniah tu di Kedah. Kita bergabung pada insaniah. Ini al-insan hayawanun natiq. Semua kita hayawan natiq. Ini hayawan al-mufakkir. Yang ada akal. Apa yang bezakan kita dengan mereka? Mereka makan aish, kita makan nasi cepat lupa. Nama pun nasi. Man akala nasi. Siapa makan nasi, maka dia nasi, lupa. Tak. Sama saja, dia orang, kita pun orang. Dia makan macam kita makan. Dia makan roti, kita pun makan roti juga. Jadi sebenarnya tidak ada beza pun. Yang beza daripada yang beza tu adalah himmah. Himmah saja membezakan. Anak-anak Arab
mungkin yang menghafal ni, budak-budak sebenarnya kalau disuruh, dia akan boleh hafal. Budak-budak khususnya. Nah, kerana apa? Kerana otak mereka otak yang bersih. Itu kata para ulama, hafalan bagi kanak-kanak ni kan naqshi 'alal hajar. Dia seumpama kita menempa di atas batu. Dan tempaan di atas batu ni memang sukar, tapi lekatnya lama. Beza dengan orang tua. Orang itu dah masuk kepada umur dia besar dah, macam umur 17-18 tahun baru nak hafal Quran. Dan keadaan dia dah sibuk dengan urusan yang macam-macam pada waktu tersebut. Umur 17 tahun dah tengok orang ni dengan apa ni, masuk universiti ni, orang tu dah ada yang menikah dah. Orang kawan dia 17 tahun. No? Umur 18-19 orang dah ada pakwa makwa. Maka dia mula dah sibuk dengan pada waktu tersebut dengan memikirkan perkara tersebut. Payah nak hafal Quran waktu tu. Kenapa? Kerana akal dia tidak, fikiran dia tidak lagi tertumpu pada waktu tersebut. Faham? Maka pada waktu tu dia akan mula tersyatut, fikir yang itu, fikir yang ini, maka dia tidak akan dapat menumpu. Dia tak dapat tumpu, maka dia boleh nak hafal Quran, sukar. Saya tak kata tak boleh, sukar. Kita kata kanaqshi 'alal ma'. Dia seumpama kita menempa di atas air. Senang, tapi tak ikat, tak lekat. Dia akan lalu saja, macam tu saja. Maka sebab tu perlu ditempa ketika kecil anak-anak ni. Atau saya dengar ada seorang kawan, di atas sebenarnya himmah dan juga atas keinginan ataupun kekuatan dorongan daripada bi'ahnya. Atau bi'ah ni penting. Ada saya dengar ada kawan kita daripada Johor, Ustaz Soleh tu, dia kata tiap-tiap hari dia letak ni, dia akan photostate Al-Quran, Rasam Osmani tu, yang cetakan Madinah tu, dia photostate buat besar, letak dekat apa ni, dinding. Dia lekat kat dinding. Rumah dia penuh dengan lekat tu. Dan Ustaz Soleh kata, kawan kita ni pelajar Mesir juga dulu, Ustaz ni ni pelajar Mesir juga dulu. Dia lekat dekat dinding rumah dia, keliling rumah, dinding rumah dia tu penuh dengan hak tu saja. Tak ada benda lain. Jadi rumah dia tak ada ni perhiasan ke apa semua, tak ada dekat dinding ni. Yang ada photostate Al-Quran. Dan dia akan letak, dan anak dia tiap-tiap hari, hak kecil ini pun akan duduk main, duduk tengok. Yang si abang akan duduk baca. Yang si adik yang kecil umur 3 tahun duduk pegang saja, dan rupa-rupanya boleh baca lepas tu. Umur 3 tahun dah boleh baca lah. Ajaib dia kata, umur 3 tahun dah boleh baca waktu. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari duduk dengar. Dan kemudian dia boleh tunjuk pula. Dia kata Quran ni ajaib. Dia kata Quran ni memang ajaib. Tapi itu siapa dia yang boleh buat tu? Kena mak ayah dia macam tu. Mak ayah dia memang tiap-tiap hari kena hak tu. Nak bagi anak dia dengan Quran. Tapi adakah tu dikira sebagai menghapuskan masa main anak-anak tadi? Tak hapuskan masa main anak-anak. Yang tak boleh ni, kalau kita umur 3 tahun anak tu dah pergi hantar tahfiz dah. Yang tu tak boleh. Teruklah budak tu. Takkan nak tak budak duduk asrama umur 3 tahun? Tak boleh. Umur 7 tahun? Tak boleh. Budak-budak tak boleh duduk di ma'had tahfiz umur 7 tahun. Nanti mematikan masa budak tu. Dipisahkan dia dengan ayah dia, ibu dia. Ini tak sesuai. Sebab tu elok tahfiz dibuat macam sekolah rendah. Macam yang berlaku di Mansyah Badawi, kampung yang anak saya duduk ni, dengan isteri. Ibu akan hantar ataupun ayah akan hantar anak pergi ke sekolah. Tengah hari pergi ambil balik. Itu tiap-tiap hari. Kena pergi balik. Dia tak boleh duduk di asrama. Tak boleh. Dia kena duduk dengan ibu ayah dia. Jadi masa umur 7 tahun tadi, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan tempoh 3 tahun ni, 3 tahun tu semua, 1 tahun untuk mengaji baca saja. Lepas tu mereka boleh terima budak pada umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah dah terima dah. Maksudnya umur 3 tahun, permulaan tu, dah boleh dah masuk ke tadika tu. Di kampung tu. Untuk apa? Untuk mengajar apa ni, diajar membaca. Dan dia tak akan bagi hafal tanpa membaca. Jadi tak boleh dia kata kita duk mengulang kat budak tu. Inna a'tainakal kautsar. Budak tu ulang. Budak memang cepat. Tapi dia tak ingat nanti. Dia tak kenal huruf. Tak kenalkan dia dengan huruf. Dia ada cara teknik dia. Kemudian diajarkan kepada anak-anak tadi dengan Al-Quran. Bayangkan kalau kata di tempat kita, ada tempat ni, masalah kita pula lah. Ibu ayah tak bagi sokongan pun. Benda macam tu. Dia kalut lagi anak dia cakap orang putih daripada boleh Quran ni. Walaupun mungkin kita kata, ada kan macam tu? Ada. Kalau tidak tak cakap. Seorang pun jadilah. Kira ada kalau seorang pun. Boleh.
Ni kampung tu sendiri berikan kerjasama. Dalam keadaan sebulan bayar kepada guru-guru tadi dulu 50 genih. 50 genih lebih kurang RM10. RM10 sebulan. Guru 100 orang. Haji, lah ni baru naik 120 genih. 120 genih kamu. Lebih kurang naik 120 genih. Tu pun orang kampung pakat protes habis marah. 120 genih orang kampung. Tapi 120 genih dibanding dengan masa anak mereka tiap-tiap hari. Kecuali hari Jumaat dengan Sabtu. Kecuali hari Jumaat saja. Sehari saja cuti. Dan tidak ada cuti sepanjang tahun. Kecuali ini yang telah cuti ni sebab kerana COVID ni. Yang cuti panjang ni. Kerana keluar arahan daripada kerajaan. Tak boleh berkumpul. Tu yang baru cuti. Kalau tidak, tak ada cuti. Payah cuti. Orang lain cuti sekolah, mereka tak cuti. Mengaji. Minta 120 sebulan. 120 genih. 120 genih lebih kurang dalam RM40 sebulan. RM40 sebulan. Kalau di setiap kampung ada yang macam tu. Diajarkan anak. Bukan hafal surah Juzuk Ammar saja. Sebab kita di tempat kita macam-macam. Menyanyi lagu Asadun Rimau, Asadun Singa, Namirun Harimau, buat lagu raya. Tu hafal kalimah-kalimah tu. Kita hafalkan anak-anak dengan Al-Quran dulu. Lepas tu hafalkan anak-anak dengan surah Juzuk Ammar dan sebagainya. Bagus. Cuma dia macam dia kata, budak-budak ni tak sesuai kau. Dia pun tak sesuai lagi nak hafal Baqarah, nak hafal apa semua ni. Dia duk pandang anak macam tu. Padahal budak tu boleh je sebenarnya. Budak tu boleh saja. Tapi yang ni perlu pada masa untuk kita buat ni. Kerana ni kira macam nanti jadi kejutan pula nanti. Jadi kena diteliti balik dan sebagainya. Perlu dibuat balik perbincangan tersebut. Kalaulah ada macam tu, sangatlah comel. Kalau ada di kampung, satu kampung ada tempat macam tu, orang kampung semua, anak-anak mereka yang kecil, cucu yang kecil, hantar suruh terus. Untuk dididik dengan Quran dulu. Maksudnya mereka nak jadi apa, lepas ni jadilah. Tapi yang penting Quran boleh baca. Tak boleh hafal pun, korang boleh baca. Yang peringkat dia naik sikit, dia boleh hafal dan kemudian nanti dia ni akan jadi pimpinan nanti dalam umat. Itu baru betul. Tapi di antara setelahnya mengaji Al-Quran, mengaji pengajian ilmu yang baik, dipimpin oleh para guru. Barulah jadi masyarakat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh buat macam tu, insya-Allah. Baik. Menghafalnya perlulah ikut turu. Sekali lagi baca punya bahasa basi. Dia terpengaruh. Mustaf'ilun. Menghafalnya perlulah ikut turutan. Bertemulah guru, ambillah panduan. Jadi kalau nak hafal matan, menghafalnya kembali pada bait yang ke-39 itu kepada apa? Kepada matan. Jadi nak menghafal matan, perlulah ikut turutan. Maka macam mana nak ambil turutan tersebut? Ni awak yang gelak meh. Pakai gelak semua. Saya buat lawak apa? Ada? Semua gelak. Tak, dia mengulang. Pada tu sekali itu pun. Ni ada gelak. Buat je lawak lah. Jadi menghafalnya perlulah ikut turutan. Jadi menghafal matan ikut turutan. Bertemulah guru, ambillah panduan. Jadi nak ambil panduan macam mana? Nak dapatkan perkara tersebut, ambil daripada guru. Saya nak hafal matan apa dulu? Tok guru yang akan tentukan. Jangan kita pandai-pandai. Boleh? Sebelum menghafal, betulkan bacaan agar tidak hafal dengan kesalahan. Jadi sebelum menghafal, betulkan dulu bacaan. Ni salah satu lagi kesalahan sebahagian di kalangan penuntut ilmu. Hafal matan, dia beli kitab apa-apa saja dia hafal. Tanpa dia betulkan dulu bacaan di depan guru. Maksud saya tambihkan perkara ni. Ini adalah perkara-perkara yang telah saya ambil daripada para guru saya. Khususnya Maulana Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah Ta'ala, yang dia pesan kepada saya berkali benda perkara tersebut. Nak hafal matan apapun, betulkan dulu di depan guru. Baca dulu sekali lalu. Biar guru betulkan baris. Kitab tidak semestinya betul baris. Kalaupun kita beli cetakan apapun, kita kata ni cetakan Darul Minhaj, dari cetakan terbaik, tetap kena baca depan guru. Jangan duk iktimat dengan kitab tu, tetap kena iktimat dengan guru. Jadi kena hafal depan guru kita. Boleh? Saya baca Dalailul Khairat di depan Maulana Syekh Ahmad Ar-Ruhaimi daripada awal sampai habis. Dalam Dalailul Khairat
riwayat yang sahih tidak ada Sayyiduna. Perkataan nama Nabi Muhammad SAW, kebanyakan tidak ada Sayyidina. Semua Muhammad, Muhammad. Jadi bila saya baca dengan bacaan yang ditulis dalam kitab, apa kata Syekh Ahmad Ruqaimi? Ya tak ada tulis. Tapi, baca Sayyiduna. Disuruh baca Sayyidina. Sebahagian tulisan yang ditulis oleh para ulama sekarang, contoh macam cetakan Syekh Ali Jumaah, Maulana Syekh Ali, cetakan daripada sebahagian kitab lagi, ditulis-tulis Sayyidina. Tapi itu tidak dengan riwayat. Riwayat yang daripada kitab yang asal seperti yang ditulis oleh Syekh Nuh Hamim Kala. Syekh Nuh Hamim Kala punya kitab yang ni, ini antara cetakan terbaik dari Al-Khairat. Yang ini tidak ditulis, tidak ada Sayyidina dalam ni. Nah, kata Nabi Muhammad, sebahagiannya ada Sayyidina, sebahagian tidak ada. Banyakkan Allahumma salli ala Muhammad mil'a ardika wa mimma Muhammad terus tanpa ada Sayyidina. Tapi bila saya baca di depan Syekh Ahmad Ruqaimi, Syekh Ahmad Ruqaimi kata tambah Sayyidina di depan. Maknanya dia dalam riwayat tidak ada tulis. Karena kemungkinan imam tulis tadi dengan ringkasan. Tapi ketika dibaca seperti mana dibaca di depan guru mereka. Para guru mereka, Syekh Ahmad Ruqaimi baca di depan Syekh Arabi Tabbani, Syekhul Masyayikh. Jadi di depan Syekh Arabi Tabbani, kalau dibaca oleh beliau, dibaca dengan ada Sayyidina. Sama? Jadi sebab tu perlu dengan guru. Kerana guru akan bagi tahu kepada kita dengan maurus yang bersambungnya dengan siapa? Dengan para guru tadi, dengan bacaannya macam mana. Yang tu sepatutnya. Sebab tu Al-Quranul Karim pun ajib, kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Al-Quran kalau dilihat balik dalam resam Utsmani, dan Al-Quran kata Syekh Ali Jumaah, ini baina daffatayil mushaf dengan resam Utsmani. Kata sebagian ulama, kata Quran yang tidak ditulis dengan resam Utsmani, hadza laisa al-Quran. Maksudnya kalau tak ditulis dengan resam Utsmani, itu bukan Quran. Faham? Maksudnya bila bukan tu Quran, kalau ditulis bukan dengan resam Utsmani, maknanya boleh sentuh kalau tidak ada wuduk sekali. Jadi Quran ni apa yang ditulis dengan resam Utsmani. Itu antara ta'rifnya. Kemudian kata Maulana Syekh Ali, dan Quran ni ajaib. Dalam surah Baqarah kan, perkataan Ibrahim tidak ada ya. Ya. Dalam surah Baqarah, Ibrahim tidak ada ya. Dalam surah-surah yang lain, perkataan Ibrahim ada ya. Dan tapi semuanya dibaca dengan Ibrahim. Nah, semuanya dibaca Ibrahim. Baik, apa maksud di sini kata Syekh Ali? Maksud di sini kata Al-Quran ini adalah maurus. Quran ini maurus, ilmu dalam Islam ini maurus, disambung, warisan. Bukan dengan mujarrad qiraah. Boleh? Itu maksudnya. Jadi sebab tu perlu kepada bimbingan. Baik. Agar tidak hafal dengan kesalahan. Ilmu tauhid wajiblah dipelajari. Ini bila nak masuk ilmu mana dulu kita nak mengaji, maka saya tulis di sini ilmu tauhid wajiblah dipelajari. Ilmu pertama perlu dikuasai. Ilmu tauhid kena kuasai dulu. Betulkan i'tiqadmu dengan pada yang esa, janganlah menyamakannya dengan hamba. Jadi betulkan i'tiqad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan Allah dengan hamba. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi tak faham ilmu akidah ni lah yang menyebabkan jadinya faham yang pelbagai. Kena tahu dulu ilmu akidah. Kalau ini asas yang utama dalam kehidupan, kerana dia berkait dengan i'tiqad. Baik, apa kitab yang perlu kita pelajari? Maka saya sebut di sini Aqidatul Awam juga Kharidah, faham dan kuasai sebelum Jawharah. Baca caranya kuasai. Jadi apa yang pertama kita kena belajar? Yang pertama belajar Aqidatul Awam. Kemudian belajar Qaridah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Mudardir. Faham dan kuasai sebelum Jawharah. Setelah faham Aqidatul Awam, faham Qaridah Bahiyah dengan baik, barulah masuk Jawharah. Baru comel turutan dia. Tamam? Ini tarik yang dipelajari di Al-Azhar Al-Syarif. Yang saya sebut sini di Al-Azhar Al-Syarif. Jadi kalau di tempat kita mungkin ada jalan yang lain. Mungkin baca kitab Hidayatus Sibyan ke, ataupun baca kitab naik pula kepada Faridatul Faraid. Kemudian baru masuk pada Jawharah ke, ataupun masuk Bakurah. Jadi tarik masing-masing. Cuma yang penting kitab bacaan yang diterima sebagai tadris. Kitab-kitab yang diterima sebagai kitab pengajian yang diajarkan di pusat-pusat pengajian tersebut. Tapi yang berteraskan kepada ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka saya bagi ini adalah contohnya. Tamam?
Ini ilmu wajib untuk difahami agar tidak taklid buta tak mengerti. Ini adalah ilmu yang wajib untuk kita faham betul-betul dan kita amalkan. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu menjadi orang yang hanya taklid buta sahaja. Kerana taklid dalam akidah ini berlaku khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada 6 pandangan ulama tentang masalah taklid sahaja. Maka sebab itu perlu diberi perhatian, jangan kita taklid. Tamam? Sebagian ulama mengatakan orang yang bertaklid sahaja daripada akidahnya, maka orang ini kufur, kafir. Kafir di sini dengan maksud apa kata Imamul Haramain? Kafir di sini maknanya dia tidak selamat di akhirat nanti. Bukan maksudnya kafir khuruj minal millah. Tak, dia tidak selamat di akhirat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kafir. Tamam? Tapi kalau hukum nikahnya dengan orang Islam sah, kerana dia Islam. Cuma dia taklid saja. Dia orang tanya tak tahu apa. IC Islam tapi taklid saja, maka orang ini tidak selamat di akhirat nanti. Sebab tu perlu perlu ambil dengan ilmu. Orang-orangnya tahu dalil ijmal bagi sifat Allah dan sebagainya. Baik yang ke-45. Setelahnya belajarlah ilmu fiqh. Dah habis ilmu tauhid, bukan mesti habis dulu baru menjadi fiqh. Tak, maksudnya sekali maksudnya. Setelahnya tadi maksudnya pada turutan. Kalau nak mengaji, yang perlu dikuasai tauhid. Ini berkait dengan i'tiqad. Sebab tu ada seorang ulama meminta kepada al-Imam Al-Quzwini. Quzwini ya? Bukan Quzwini. Quzwini mengarang kitab akidah kepada kanak-kanak. Akidah kepada kanak-kanak. Karena guru ini, orang tua ni, alim ni, mengajar budak-budak di Kutak. Jadi budak-budak menghafal Quran dengan beliau dan sebagainya. Jadi bila budak-budak ni balik, kata beliau, boleh tak kalau Imam Quzwini tolong tulis kitab? Imam Quzwini waktu tu umurnya berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun dia tulis matan. Yang matan tersebut di ta'liq oleh Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Yang kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kata Imam Quzwini, diminta kepada saya oleh Syekh ini untuk saya mengarang sebuah risalah kecil bagi panduan kepada anak-anak yang datang belajar Quran dengan beliau. Jadi setiap kali nak balik, sekurang-kurangnya dia akan bagi satu qita'ah berkenaan dengan ilmu akidah. Sekurang-kurangnya dia akan balik setelah mengaji Al-Quran, tahu ilmu akidah yang betul, katanya. Jadi apa kata Syekh, ini kitab ni untuk kanak-kanak pada zaman ini. Kata Syekh Abdul Fattah, kanak-kanak pada zaman tu, orang tua pada zaman lah. Faham? Dalam kitab ni disebut. Jadi kena bagi perhatian tentang masalah tersebut. Dan setelahnya kita belajar ilmu fiqh, buat faham ibadah dan muamalah. Baik, apa makna ibadah dan muamalah? Kenapa saya tak sebut sekali dengan jinayah? Kenapa tak sebut dengan munakahah? Kenapa sebut muamalah saja? Maka di sini ini adalah istilah yang digunakan oleh para salihin, para ulama terdahulu. Antaranya kitab Usul Fiqh karangan al-Imam Taha Arabi Dusuki. Mereka gunakan istilah ibadah dan muamalah. Apa makna muamalah di sini? Muamalah di sini maksudnya adalah ma qabala al-ibadah. Maksudnya yang lawan bagi ibadah, babnya adalah disebut muamalah. Maksudnya ghairi ibadah. Maksudnya apa dia termasuk dalam muamalah ni? Muamalah termasuk padanya munakahah, termasuk padanya muamalah maliyah, termasuk padanya jinayah. Tamam? Jadi termasuk ke semua dalam bab perkataan muamalah tersebut. Kerana muamalah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Yang bukan ibadah. Itu maksudnya. Jadi dalam bab fikih ni ada ibadah dan juga ada yang bukan ibadah. Apa dia yang bukan bab ibadah? Iaitu bab, maksud saya bukan ibadah ni bukan maksudnya kalau buat ni bukan ibadah. Habis tu berniaga tak ibadah lah Ustaz. Tak, kita kata ni bab dia tu. Bab dalam fiqh tu. Dalam bab ibadah dia adalah kitab bab berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air, kemudian bincang berkenaan dengan dalam bab taharah. Dan sebelum taharah tadi dia akan masuk dulu wasilah taharah dengan wasailul wasail bagi taharah. Sebelum masuk kepada maqasid bagi taharah. Kemudian masuk pula berkenaan dengan solah, kemudian masuk berkenaan dengan zakah, masuk berkenaan dengan saum, kemudian masuk berkenaan dengan haji. Yang tu ibadah. Setelah tu masuk bab berkenaan dengan nikah. Bab nikah ni bukan ibadah dah. Bukan dalam bab ibadah. Tapi dalam bab berkenaan dengan munakahah. Baik, kesemua bab tu iaitu ghair ibadah
maka termasuk dalam perkataan muamalah. Sebab tu saya tulis senang, buat faham ibadah dan muamalah, maksudnya yang selain daripada ibadah pun termasuk sekali yang patut kita pelajari. Dan ibadah wajib dipelajari oleh semua, fardu ain. Manakala bab muamalah seperti muamalah maliyah, berniaga dan sebagainya, itu fardu kifayah. Jadi fardu ain kepada orang yang nak menceburi bidang tersebut. Tamam? Jadi orang yang nak berniaga wajib pelajari. Jangan sampai dia tercebur masuk ke dalam bidang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Disebabkan kerana jahil perkara inilah orang-orang sekarang ni lebih mengambil sistem barat. Niaga ambil sistem barat. Bad marketing, bagi orang kecam, buat perkara bodoh, nak bagi orang tengok dia punya apa yang dia telah pasarkan. Maka semua benda ni benda yang tidak diajar oleh syarak. Tamam? Maka kerana tu para peniaga sepatutnya ambil yang telah dianjurkan oleh para salihin. Kemudian menipu dalam niaga. Dalam niaga menipu. Kerja nak untung dia lebih. Tapi barang yang dipasarkan tidak kualiti. Yang ditunjuk di dalam internet beza dengan apa yang kita dapat di depan mata kita. Boleh? Kalau tunjuk tu kira serupa dengan McDonald lah. Tengok atas lukis, dia letak gambar dia dekat kita nak tempah tu. Allah, Big Mac tu keluar-keluar mai kat kita, ambil burger RM2 beli kat kampung. Hak tu lagi terbaik pada burger hak duduk di McDonald. Contoh kan. Nak beritahu kata apa? Dengan nipihnya, dengan padatnya, dia ambil gambar tadi, marketing. Jangan terpengaruh dengan yang sistem macam tu. Hanya nak bagi orang nampak cantik pada bentuk luaran. Tapi bila hak yang realiti tidak cantik macam tu. Tak, jangan macam tu. Sepatutnya bagi kita orang Islam ni, kalau gambar pun lawa, hak yang kita sedia pun lebih lawa daripada tu lagi. Maksudnya macam tu. Barulah berkat. Bahawa orang lain ni nak kaya tapi tak mau berkat. Oh, kok mana? Kaya tidak berkat, tak ada guna apa. Biasa tapi berkat. Yang tu akan memberikan faedah besar kepada umat, darah dagingnya dan buat kepada keluarganya. Sebab tu, penting bab muamalah ni. Kalau nak syarah bab ni panjang lagi. Baik. Safinatun Najah juga syarahannya, pelajarilah dengan sebenar cara. Baik, macam mana nak belajar fiqh? Maka belajar dengan cara, mulakan dulu dengan kitab-kitab yang kecil. Kitab Safinatun Najah contohnya. Karangan Al-Imam Salim Al-Hadrami. Jadi baca kitab tersebut dengan syarahannya. Apa syarahannya? Nailur Raja ataupun Kashifatus Saja karangan Syekh Nawawi Jawi. Nailur Raja karangan Syekh Muhammad Asy-Syatiri, Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini semua ulama-ulama kibar dalam mazhab kita Syafi'i yang memberikan panduan kepada para penuntut ilmu pada permulaan. Jadi belajar kitab Safinatun Najah contohnya. Jadi belajar dengan sebenar cara. Maksudnya perlu berguru. Bukan boleh baca sendiri fiqh. Setelahnya Fathul Qarib, jangan leka, tuntutlah ia hingga pengakhirannya. Kemudian lepas tu belajar Fathul Qarib. Fathul Qarib karangan Al-Imam Ibn Al-Qasim Al-Ghazi mensyarahkan bagi kita Matan Nabi Syuja' karangan Qadi Abi Syuja', yang maqam beliau di bawah kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Fathul Qarib, Zubat serta syarahannya jangan lupa. Jika dikuasai pasti tak kecewa. Jadi setelah kita perolehi ilmu daripada Fathul Qarib, hafal betul-betul, faham apa yang madmun di dalam kitab Fathul Qarib, dan melihat syarahan daripada Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri contohnya, ataupun Hasyiah An-Nabrawi, Nabrawi bagi ikhna', ataupun Hasyiah bagi Barmawi. Cuma sebaiknya antara Barmawi dengan Bajuri, sebaiknya untuk kita jadikan rujukan Al-Bajuri. Kerana Imam Bajuri ada juga i'tirad kepada Al-Imam Al-Barmawi dalam beberapa tempat. Jadi Bajuri jadikan sebagai panduan, bukan dibaca. Atau kata sebagian masyayikh, sebenarnya kitab Hasyiah Bajuri itu bukan kitab tadris. Tapi guru kami Maulana Syekh Imad Ifat rahimahullahu ta'ala menjadikan kitab tadi sebagai tadris. Yang ni beliau ibda' dalam bab tersebut. Maulana Syekh Imad Ifat rahimahullah, alim kabir, beliau jadikan kitab itu sebagai panduan. Tapi dalam Bajuri penuh dengan dawabit, penuh dengan manfaat yang tidak ada dalam kadang-kadang dalam kitab-kitab yang besar tak disebut seperti yang disebut oleh beliau. Kerana itu terkenal mumayyizat Al-Imam Al-Bajuri bagi orang yang memudah carakan bagi pembacaan kitab-kitab turas. Jadi waktu kitab-kitab Imam Bajuri jangan diabaikan.
Nah, kemudian Zubat. Syarah Zubat. Antara syarahnya apa dia? Mawahibus Samad. Mawahibus Samad kitab tadris. Nah, dipegang kitab Mawahibus Samad. Dijadikan dia sebagai panduan kita yang utama. Nah. Dan kemudian jika dikuasai pasti tak kecewa. Nah. Ikut turutan tu. Setelah habis Zubat, barulah syuruh minhaj, semisal Kanzur Raghibin, juga kitab, juga kutub Syekhul Islam dan Muslimin. Maka setelahnya barulah baca syuruh minhaj. Contoh seperti apa? Kanzur Raghibin. Karena Kanzur Raghibin adalah kitab tadris bagi bacaan kitab minhaj. Dibagi bacaan kitab minhaj. Maksudnya dah selesai daripada turutan kitab-kitab dalam mazhab. Terakhir biasanya dipelajari kitab di sebahagian madrasah, iaitu kitab minhaj. Nah, Al-Imam Nawawi. Maka apa kitab yang sepatutnya kita jadikan panduan? Dijadikan panduan kitab Kanzur Raghibin. Ini antara syarah yang jami', mani' dan sa'b, susah untuk dipelajari. Macam kena berguru. Nah, antara yang terbaik yang saya dengar syarahan Maulana Syekh Said Shaltut. Ketika mensyarahkan Kanzur Raghibin, syarahan beliau masya-Allah tabarakallah. Jadi elok untuk kita ikuti. Tapi setelah selesai yang kita sebutkan tadi, baru kita masuk dalam keadaan yang bersedia. Kalau tidak, kita tak faham. Nanti dia masuk bahasa besar. Ini bukan masalah tangkap ikan. Ada orang kata kita macam tangkap ikan lah, senang. Tangkap ikan, bawa pukat besar, dia kata. Ikan besar pun dapat, dia kata. Jadi baca kitab besar tu, hari kecil-kecil masuk sekali. Tak. Ni bukan tangkap ikan je, oi. Kerana kalau pukat besar, kata Pak Sumit, ikan kecil tak masuk. Ikan bilis tak masuk. Ikan bilis, kena pergi cari pukat bilis. Baru dapat ikan bilis. Dia tak akan dapat ikan bilis. Nampak tak? Jadi dia ada umpan dia sendiri. Ada umpan yang candak untuk sotong. Orang tak guna umpan pukat tarik. Nak dekat sotong. Kalau masuk tu tak sengaja. Sotong tu tak sengaja masuk. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi candak. Sotong misalnya orang candak. Tak. Ketam ada cara dia tangkap dia. Bukan semua boleh guna cara macam tangkap ikan. Jadi masing-masing ada cara dia. Macam tu juga baca kitab. Jangan duk kata, kalau saya baca minhaj tu, masuk kelas minhaj tu, insya-Allah lah Safinatun Najatul Anqala lah. Elok. Try tengok kalau boleh. Ni orang panggil lompat tangga, telajak. Nak naik ke rumah. Ada 5 tangga. Dia pergi hentak lompat tu. Kadang sampai lah. Tapi takut tersadung kaki. Itu je. Sadung kaki teruk. Orang lain sampai elok, dia seorang sampai capek. Jadi kita tak mahu orang yang tersadung kaki. Dan kita tak mahu orang yang ada khalal dalam faham dia. Kenapa? Kerana dia tak faham yang halus-halus dulu. Lepas tu jangan pandang kecil pada kitab-kitab kecil. Kerana kitab-kitab kecil ni biasanya adalah diberikan kunci untuk faham kepada kitab-kitab besar. Maka ikut turutan, sabar. Jangan kalut. Kanzur Raghibin. Dan juga kutub Syekhul Islam, maksud saya kitab-kitab Syekhul Islam, contoh seperti manhaj, syarah-syarah manhaj. Contoh seperti kitab apa? Seperti kitab Fathul Wahhab. Setelah tu baru naik Fathul Wahhab. Baca. Fathul Wahhab ni Allah SWT perlu kepada guru, kerana dia bukan kitab yang senang juga. Untuk kita fahami. Jadi juga kutub Syekhul Islam dan Muslimin. Kutub jamak kepada kitab. Jadi juga kitab-kitab maksudnya. Syekhul Islam dan Muslimin. Siapa Syekhul Islam dan Muslimin? Al-Imam Zakaria Ansari radhiyallahu anhu. Bukan Ibn Taymiyah ni. Dari kutub Syekhul Islam, Ibn Taymiyah. La. Imam Zakaria Ansari. Syekhul Islam yang dimaksudkan sini adalah Al-Imam Zakaria Ansari radhiyallahu anhu. Syekhul Masyayikh. Sebab tu saya sebut Syekhul Islam dan Muslimin. Faham? Mana ni istilah? Pelajarinya wahai para penuntut. Ikutilah turutan yang aku sebut. Jadi ikut yang turutan yang saya sebut ni, insya-Allah taala seorang tadi akan dapat memahami ilmu ni dengan baik. Ilmu ini ada alat dan tujuan. Jika tidak cukup jadi tak keruan. Ilmu ni ada dua. Ada ilmu dipanggil alat dan ada ilmu dipanggil ilmu maqasid. Sebab tu saya sebut ilmu ini ada alat. Ini ilmu alat yang pertama. Dan tujuan ini maqasid. Dia ada ilmu alat dan ada ilmu maqasid. Maka jika tidak cukup jadi tak keruan. Jadi kalau tak cukup apa ini? Tak cukup alat. Tak cukup alat, maka kita tidak akan boleh untuk menguasai ilmu tadi dengan baik. Maka apa dia alat dia? Saya sebutkan pada bait yang ke-52. Nahwu, saraf, mantik dan juga balaghah. Ini alat ilmu, jangan dipermudah. Nahwu, saraf, mantik, balaghah.
Hadirin semua, ilmu-ilmu ni lah yang dipelajari oleh para masyaikh zaman berzaman. Kenapa alat ini dipelajari dengan sepenuh-penuhnya? Mengikut turutannya. Ada mubtadi'nya, ada mutawassitnya, ada muntahinya. Ada peringkatnya. Setiap peringkat tadi ada kitab masing-masing yang dipelajari. Karena syariat ini perlu dilihat dengan bola mata yang lengkap. Kalau syariat, iaitu maqasid, syariat maqasid yang kita akan tuntut sini apa dia? Tafsir, hadis. Ini maqasidnya kita. Ini dipanggil ilmu maqasid. Ilmu tafsir, ilmu hadis ni ilmu yang kita kalau kita nak masuk dalam memahami hadis, memahami Al-Quranul Karim, perlu kepada penguasaan alat. Tak faham alat, maka kita akan jadi keliru nanti. Dan ini yang berlaku kepada orang-orang yang terus nak masuk kepada ilmu maqasid tanpa melalui alat. Tamam? Terus nak baca tafsir. Dia kata, apa ni, ramai dah pakat duk mengaji. Dekat masjid semua pakat duk mengaji kitab tauhid, fiqh, tasawuf. 3 tu. Tiap-tiap masa duk mengajar tu je. Bila nak mengaji tafsir ni? Bila kita nak mengaji tafsirnya? Duk faham macam tu. Dia ingat kalau dia tak mengaji tafsir tu dia akan berdosa pada waktu tersebut. Tak berdosa. Yang berdosanya kalau kata kamu tak mengaji fardu ain. Ini salah faham sebahagian di kalangan umat. Dia ingat kalau kata dia tak boleh faham Quran, dia tak ada kelas pengajian tafsir tu, maknanya dia akan tidak faham kalam Allah Taala. Tak. Kamu memahami tafsir, kamu memahami tauhid, kamu memahami fiqh, kamu memahami tasawuf. Itu adalah intipatinya daripada Al-Quran dengan hadis. Kau ambil daripada mana Al-Quran, akidah ni? Dari Bible. Kitab Talmud ke apa? Veda. Ambil pada Quran lah. Cuma dalam tu disadurkan terus, dijadikan terus macam ubat kepada kita. Tamam? Jadi doktor ni dia bukan ambil ubi tu bagi kita makan, tapi proses ubi tu jadi apa? Panadol buat pada ubi ya. Kata antara bahan Panadol ubi kentang, ubi kayu tak. Dia buat proses jadi, tapi bukan ubi kayu saja. Ni kan orang yang macam ni, konon-kononnya nak pergi ambil ubi kayu tu, ambil ubi kayu tak depannya tu, macam mana jadi Panadol lah. Gabung sendiri, balik goreng kat rumah, buat jadi Panadol. Ubat yang kita dapat tu, hak tu dah misal kepada apa yang telah disadurkan oleh para doktor, yang mereka telah lalui alat tadi, lalu bagi kat kita yang mudah untuk kita ambil. Sahlut tanawul, senang untuk kita telan, bohlam mulut, ambil 2 biji saja, khair insya-Allah. Tamam? Pening-pening kepala hilang. Tampal koyok, kata orang tua-tua. Kita nak cari koyok pula, nak ambil ubat apa, nak bubuh kat koyok tu, nak bagi hilang sakit kepala apa semua kali tu, kan kerja tu. Tapi bila mereka dah sediakan kepada kita, ikut jalan dia, ambil, senang je ambil buah kat kepala. Macam itulah kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama kepada kita. Jadi kalau kata orang tadi, betul nak memahami. Maksud kamu nak jadi orang yang mampu untuk melihat Al-Quran dengan pandangan seperti yang dipandang oleh para masyaikh yang terdahulu, yang dipandang oleh para ulama Islam, maka kamu nanti akan pandang dengan pandangan yang ta'zim pada agama Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu masuk terus tanpa kamu melihat kepada bola-bola mata yang saya sebutkan tadi, nahwu, saraf, mantik, balaghah, maka dia akan masuk dalam keadaan yang keliru, dan nanti dia akan memandang syariat ni dengan pandangan yang pelik. Kenapa baca macam ni? Kenapa baca macam ni? Kenapa tak sebut macam ni? Kerana dia tak faham. Jadi dia akan menyusahkan guru dia. Kenapa? Kerana ada alat yang dia tidak selesaikan, kemudian dia akan memeningkan orang lain. Dan ini yang berlaku kepada golongan Wahabi. Kerana tak faham. Tak ada alat ilmu yang lengkap. Tapi kalau ada alat ilmu yang lengkap, kadang-kadang Wahabi pun bertentang dengan Wahabi. Okay? Kerana tak faham usul fiqh lah, maka kita ni kerja nak bid'ahkan orang. Oh, tahu pula. Nah. Tapi nak mengaji usul fiqh, bukan pergi hantam usul fiqh terus. No? Nahwu, saraf, ilmu tauhid, dan istimdad ilmu usul. Nah. Daripada 3 bidang. Ada ilmu kalam, ilmu lughah, dengan daripada al-ahkam min haitsu tasawwuruh. Nah, al-ahkam min haitsu tasawwuruh. Yang tinggal yang tu. Jadi 3 tu istimdad ilmu usul. Boleh? Tapi ada orang kata, sebagian ulama kata, kalau macam tu, ilmu usul ni tak lebih daripada ilmu akidah. Habis itu kalau mengaji ilmu akidah. Nah, kemudian ilmu lughah, ambil sikit ilmu lughah, kemudian ambil sikit daripada ilmu furu', kemudian jadi usul fiqh. Dia kata ilmu usul ni tak lebih daripada gabungan ilmu, kemudian gabung-gabung itu jadi ilmu. Jadi apa faedah ilmu usul ni? Nah, maka apa jawab para ulama usul?
Ulama usul kata tidak. Ada benda yang dibincang dalam usul, tidak dibincang dalam sebahagian ilmu. Contohnya dalam ilmu lughah, yang dipelajari oleh kita hanya fi'il amar. Tapi ada dalam lughah disebut al-amru lil wujub. Ada sebut. Kamu baca pada awal kitab Alfiyah sampai hujung Alfiyah, tak ada disebut al-amru lil wujub. Yang dibincang fi'il amar ni mabni ke mu'rab. Itu yang bincang. Betul tidak? Tapi usul datang dengan syai' jadid. Al-amru lil wujub. Mana al-amru lil wujub? Daripada ilmu usul. Boleh? Jadi usul ni adalah, usul fiqh ni adalah ilmu yang apa ni, Allahumma salli ala sayyidina, maksudnya disebut sebagai khulasah kepada ilmu. Nah, khulasah kepada ilmu untuk kita memahami syariat. Orang tidak faham usul, tidak siqah dengan ilmunya, kata Maulana Syekh Usamah Al-Azhari dalam kitabnya Mishkatul Usuliyin. Mishkatul Al-Fuqaha wal Usuliyin. Mishkatul Usuliyin wal Fuqaha. Dan kitab ini sebut orang yang tidak faham usul. Seperti juga kalau Imam Ghazali, man lam ya'rif al-mantiq la thiqata bi ilmi. Siapa tak tahu mantik, maka dia tidak siqah dengan ilmu. Kita tak boleh siqah dengan ilmu. Nah, atau orang yang tolak mantik ni, kita tak boleh siqah ilmu dia. Tak, kadang-kadang takut dia bertembung. Nah, belagar teruk ilmu dia. Baik. Sebab tu dan kemudian ada lagi ilmu alat dia, usul fiqih, ulum hadis dan Al-Quran wajib pelajari, jangan diabaikan. Ini ilmu usul fiqh, ulumul hadis dan ilmu ulumul Quran. Al-Quran itu maksudnya ulumul Quran. Jadi dan Al-Quran tu, Al-Quran ni ataf kepada hadis. Nah, ataf kepada hadis iaitu ulum hadis dan ulumul Quran. Wajib pelajari, jangan diabaikan. Ini dipanggil ilmu apa ni? Ini dipanggil ilmu alat. Nah, kena mengaji ilmu mustalah hadis. Nah, setiap ilmu ni ada dia punya bidang dia, yang peringkat permulaan. Kena belajar semua ni. Baru kita akan nampak macam mana para masyayikh nampak. Baru kita tak jadi orang yang kalut, cepat nak menghukum orang. Mengaji nahu jurumiyah pun tak habis lagi, mula dah nak bid'ahkan orang. Kok mana? Muntadak khabar pun tak tahu, dah pandai dah mula nak tengok. Duk komen dalam Facebook ya. Tengok ustaz ni bercakap, nampak tak kena. Saya pun tengok ustaz ni nampak macam tak betul lah. Tahu mana betul tak betul. Hang mengaji apa? Kalau kamu mengaji bahagian kamu, jangan sibuk dengan bahagian orang. Dan kemudian jangan duk seronok sangat, duk rasa macam kita cerdik semua benda. Yang ni masalah orang zaman lah. Nahunya tunggang terbalik, sarafnya tak tahu apa. Saraf. Apa dia saraf ni? Ilmu saraf ke apa? Tambah pula kalau diterjemah pula. Saraf ditulis S-A-R-A-F. Saraf. Ilmu saraf. Maksudnya saraf tunjang. Medula oblongata. Kalau masuk ke salah-salah dalam otak dia. Tu. Tu bukan saraf, tu panggil kepala otak hang. Dia panggil. Tak arti apa. Pun nak komen orang yang para guru duk mengajar dan sebagainya. Ni yang jadi ni. Mantik pun tak tahu. Apa benda mantik pun tak tahu. Mantik ni bukannya raja pandai pangkah orang bagi mantik. Mantik ni kaedah. Ilmu cara berfikir. Apa dia? Ta'rif mantik alatun qanuniyatun. Apa dia? Ta'simu mura'atuha az-zihna anil qata'i fil fikri. Ini ilmu alat yang qanuni, alat yang universal. Saya terjemah untuk alat yang universal, maksudnya alat yang qanuni, maksudnya yang masuk pada semua bidang. Ini kata para ulama. Maksudnya ilmu alat ini ilmu, dia panggil pun ilmu alat dah, sebut awal-awal lagi. Alatun qanuniyatun. Jadi ilmu mantik ni ilmu alat yang mana dia menyerap dalam semua bidang. Semua bidang ilmu ni akan ada bahasan, maksudnya mau tak mau perlu masuk pada mantik. Sebab dalam ilmu dia akan ada ta'rif. Dan itu antara maqasid tasawur dalam ilmu mantik. Kemudian dia akan ada berkenaan dengan tasdiqat. Untuk nak bentuk di antara maddah dengan hay'ah, betul ataupun tidak. Barulah akan tepat ilmu tersebut seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama. Dan baca kitab-kitab turas yang terdahulu, kesemuanya penuh dengan mantik, penuh dengan ilmu alat ini. Maka khazanah alam yang ada di keliling kita ni, yang telah ditinggalkan oleh para ulama dan para masyayikh ini permata-permata yang maksudnya walaupun zahirnya nampak seperti tulisan, tapi sebenarnya ini adalah harta yang tidak akan ada nilainya kalau kata seorang tadi tidak pandai menilai perkara tersebut. Jadi nak mengambil perkara ini perlu kepada masa yang panjang. Untuk nak ambil kunci dia saja, nak buka kunci harta karun tersebut, maka perlu kepada guru, perlu kepada pengajian, perlu kepada sabar, perlu kepada ta'ab, letih dan sebagainya. Maka ikut turutan tadi. Baik yang ke-54,
Alat diguna untuk sampai tujuan, memahami hadis dan juga Al-Quran. Baik, alat, apa tujuan alat? Tujuan alat adalah untuk sampai kepada maqasid. Tujuan itu maksudnya maqasid itu tujuan. Nah, maka apa tujuan? Ini iaitu memahami hadis dan juga Al-Quran. Hadis dan Quran itulah maqasid. Kita belajar ni untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jika alat tidak kamu kuasai, ini punca hadis Quran dikhianati. Ni. Kalau alat tak dikuasai, yang ni yang menyebabkan hadis dan juga Al-Quran dikhianati. Dikhianati di sini makna dia apa dia? Bukan ditukar. Macam baru ni buat pula geng-geng ex-Muslim daripada Kanada apa? Buat ayat surah Corona. Dengan ayat tu pun jangan bodoh. Baca pula buat. Dan dia takkan lari juga daripada nazamnya Quran. Dia tak boleh lari. Kalaupun dia kata macam konon-konon nak buat ayat baru, nak lawan dengan Quran dan sebagainya. Tapi dia tak boleh lari daripada apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Lagunya, cara tulisnya, tak boleh lari. Dalil kata apa dia? Dia ingat dia boleh nak kalahkan Quran. Tak, rupanya Quran kalahkan dia. Nah, Quran saitar ala dia. Alaihim. Macam Musailimah nak buat lah. Ayat apa ni, bila Allah Ta'ala turun ayat Al-Fil. Surah Fil. Surah Fil macam mana mula? Lupa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia pun nak buat juga surah Difda'. Ad-Difda'. Atau Al-Fil. Al-Fil. Wa ma al-fil? Lahu khurtum tawil. Wa zanabun kabir. Apa ke benda ayat? Fil. Kamu tahu tak apa itu fil? Apa gajah? Gajah ini ada belalai yang panjang. Kemudian dia ada belalai gading dia yang besar. Kemudian telinga dia besar. Cerita tu. Cerita pasal gajah. Baik baca kitab ensiklopedia lagi dapat maklumat banyak. Tapi tiba tengok Quran punya nazam. Nazam yang tidak ada bandingan. Akhirnya mereka terkalah dengan Al-Quran sendiri. Cuba baca dalam apa yang ditulis oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah berkenaan dengan Al-Quran dalam kitabnya Waqala al-Imam. Masya-Allah, mumti' jiddan. Apa yang dikarang oleh beliau berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Baik. Jika alat tidak kamu kuasai, ini punca hadis Quran dikhianati. Hadis Quran dikhianati dengan cara disyarahkan dengan tak betul. Yang ni yang keluar orang yang ekstrim. Faham Al-Quran dengan dia saja faham. Bila baca ayat wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar, semua dihentam habis semua para ulama semua dengan orang zalim. Kenapa? Kerana alat tak kuasai pun sebenarnya. Macam mana nak kuasai? Kalau kerja tidur ya. Kerja tidur, kerja semangat, tak habis-habis. Tanpa mengaji ilmu tadi dengan sepatutnya. Bila kita sebut macam ni, marah. Padahal tak sedar. Nak marah kepada liberal, nak marah kepada sekular, nak marah kepada orang-orang yang lawan dengan agama Allah Ta'ala. Terlupa. Dia pun duk buat benda yang hadmuddin. Kerana tak mengaji ilmu yang betul, tapi nak pulun duduk di depan. Frontliner, kalau mereka ni tak lalui proses pembinaan mereka tak boleh duduk di frontliner. Betul tak? Doktor yang duduk di depan nak ubat orang-orang sakit. Dia kalau tak ikut proses pengajian dengan betul, tak boleh jadi doktor dia. Askar polis, kalau tak lalui latihan dengan betul, tak boleh jadi latihan dia, tak boleh jadi askar dengan polis dia. Betul tak betul? Tapi macam mana ulama? Tak lalui proses yang betul dalam pembinaan, tiba-tiba jadi ulama duduk kat depan. Tak ajaib ke? Nak bawa orang kepada Tuhan ni. Tiba-tiba kamu tak belajar ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan yang dengan sepatutnya. Mengaji cedok sikit-sikit tu pun tak apa nak faham mana. Tiba-tiba aku kata ini adalah ulama. Kok mana? Ulama pula tu. Saya ulama. Nama tu dia ulama tu. Kok saya alim tu lain kira. Dia ulama. Jamak kepada alim. Jamak kepada alim. Alim ulama. Maksudnya dia seorang je jamak tu kepada ulama. Saya ulama. Saya ulama. Memang hebat tu ya. Kira dia adalah gabungan kepada 3 orang alim. Saya ulama. Sebab dia kan jamak kan. Ulama kan jamak. Ajaib betul. Yang ni yang berlaku. Ini orang panggil apa ni? Ini panggil khianat. Pengkhianatan dalam agama. Yang ni yang disebut oleh Maulana Al-Imam Zarnuji. Yang ni yang dipesan oleh para imam seperti Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Faham? Jadi sebab tu perkara ni sangat perlu diberi perhatian. Yang kita duk pertahankan ini, yang kita nak kena jaga betul-betul ni daripada orang-orang yang mendakwa ni.
Kerana mendakwa ni lagi bahaya sebenarnya. Yang ni akan merosakkan umat lebih berat daripada orang yang jadi doktor dalam keadaan tidak ada sertifikat. Kalau orang tu tak ada sertifikat, tu pun marah, masuk mahkamah tu. Orang yang buat braces gigi tu, tapi tak ada sijil. Dia buat klinik untuk buat braces gigi tu. Boleh kali habis rongak gigi orang, rosak habis semua. Boleh menyebabkan kematian. Disebabkan kerana doktor tidak ada kelayakan. Itu dalam bab dunia. Bayangkan orang yang tidak ada kelayakan dalam agama tiba-tiba bercakap pasal agama. Takkah orang nampak agama ni buruk pada waktu tersebut? Ya, kerana ni. Sebab tu para ulama dulu sangat jaga. Al-Azhar Al-Sharif, satu ketika dulu kalau kata seorang tadi tidak mendapat izin daripada gurunya, tidak mendapat izin daripada jamaah ulama untuk dia mengajar, untuk dia memberikan didikan kepada umat, maka pada waktu tersebut dia akan diberikan amaran. Itu dulu, ketika dulu di Al-Azhar Al-Syarif diberikan amaran. Di hantar surat kali pertama, jangan mengajar, kamu tak boleh mengajar lagi. Hantar surat yang kedua, kalau mengajar juga. Kalau kali ketiga masih lagi mengajar di Masjid Azhar, pada waktu tersebut, maka dia akan dibawa di atas keldai, keliling Kairah pada waktu tersebut. Dibotakkan kepala. Kemudian disebut, ini jaga-jaga, ini orang yang nak mengubah agama Allah Ta'ala. Cuba tengok. Hanya kerana tidak belajar dengan betul, hanya kerana tidak mengikuti sistem dengan betul, maka dianggap ini orang yang mengubah agama Allah Ta'ala. Bayangkan. Baik, bayangkan sekarang ni berapa ramai orang yang macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kita perlu kepada institusi yang mana menjaga perkara tersebut. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi di tempat kita macam pondok pengajian dan sebagainya, pesantren. Al-Azhar Al-Syarif dengan sistem lamanya yang telah dihidupkan balik oleh Maulana Syekh Ali Jumaah. Kemudian madrasah-madrasah yang ada. Moga-moga Allah Ta'ala jaga. Moga-moga ruak jawi termasuk di tempat tersebut. Amin. Yang untuk menjaga as-salatil Islam tersebut. As-salah tadi. Benda yang sepatutnya dijaga. Kerana ini yang akan nanti keluar menjadi pimpinan dan juga panutan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Ilmu tasawuf itu pelengkap bekal, wajib diamalkan biar tidak bebal. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang pelengkap kepada bekal kita. Jadi wajib kita amalkan. Jadi saya sebut dua di sini. Dalam bait 56 ni ada dua perkara. Iaitu yang pertama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf maksud daripada ini dalam bentuk teori. Jadi kena belajar ilmu tasawuf dalam bentuk teori. Seperti yang ditulis oleh para ulama. Jadi sebenarnya ilmu ni adalah apa dia? Malakah. Kerana ilmu ada tiga maksud. Ilmu yang pertama maksudnya qawaid nafsuh. Qawaid itu sendiri. Yang kedua idrakul qawaid. Ilmu yang maksudkan dengan ilmu yang maksud yang kedua idrakul qawaid. Iaitu mengetahui kaedah tersebut. Dan yang ketiga apa makna ilmu? Malakatun rasiqah. Yani malakah. Apa malakah? Kaifiyatun rasiqatun fin nafsi. Atau sifatun rasiqatun fin nafsi. Iaitu sifat yang mendarah daging. Ataupun kaifiyah rasiqah, yakni kualiti yang mana terdapat di dalam mendarah daging di dalam jiwa seseorang tersebut. Faham? Itu malakah. Jadi ilmu juga dengan makna malakah. Baik. Satu ketika dulu, ilmu di kalangan para ulama adalah malakah. Disebabkan kerana semakin turunnya zaman, maka akhirnya ilmu terpaksa diletakkan dengan kaedah. Setelah sebelumnya, dalam bentuk malakah. Faham elok-elok yang ni? InsyaAllah khair. Tamam? Jadi ilmu contohnya fiqh contohnya. Pada zaman Al-Imam Syafi'i. Dan sebelum Al-Imam Syafi'i, ilmu adalah malakah. Fiqh itu malakah. Tamam? Al-Imam Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, para sahabat yang agung, yang di kalangan ahli fatwa, di kalangan para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in yang di kalangan fuqaha Madinah dan sebagainya, mereka ni adalah ashabul malakah. Fiqh tadi sajiyah dalam diri mereka. Bila mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu melihat bahawa zaman akan datang, kemungkinan malakah tersebut tidak akan mampu untuk difahami, melainkan diletakkan kaedah. Maka Al-Imam Syafi'i menulis risalah untuk memahamkan kepada umat akan datang bagaimana salaf yang terdahulu memahami nas Al-Quran dengan hadis dalam bentuk malakah. Ini qawaid yang mereka ada. Maksud qawaid ni sebenarnya ada dalam otak mereka, cuma tak dikeluarkan dalam bentuk kaedah. Siapa yang keluarkan? Al-Imam Syafi'i. Maksudnya baca kitab usul fiqh ni sebenarnya seolah-olah kita masuk ke dalam otaknya mujtahid. Macam mana mujtahid berfikir. Ini bahasa Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah sebut masuk dalam usul fiqh ni dikata macam kita sedang mengembara dalam otaknya mujtahid. Macam mana mujtahid ni fikir. Macam mana yang ni boleh dikeluarkan hukum begini, macam tu. Tamam? Ni bukan
Bukan benda kecil. InsyaAllah kalau kata kita faham ini, maka kita akan tahu bahawa perkara ini sangat besar. Sebab tu ilmu tasawuf yang asalnya malakah, asalnya amali, terpaksa ditulis dalam bentuk teori. Untuk apa? Untuk dipaham dulu bagaimana bentuk susunannya, kemudian barulah dengan amali. Sebab tu saya sebut dua-dua. Ilmu tasawuf itu pelengkap bekal, yakni ilmu dalam bentuk teori, wajib diamalkan. Ini ilmu dalam bentuk teori, dalam bentuk amali. Wajib diamalkan biar tidak bebal. Jadi ada dua tasawuf di sini. Tasawuf teori dengan tasawuf amali. Karena yang paling tepat, yang paling betul bagi tasawuf adalah amal. Buat apa mengaji kitab tasawuf sampai 30 kitab? Tapi lepas tu dengki juga dengan orang. Mengaji kitab tasawuf bukan main lagi. Tapi kalau bab nak berkelahi dengan orang, dia ada masa tu. Mengaji tasawuf bukan main lagi. Tapi kalau bab nak mengutuk orang, dia ada masa tu. Mengaji tasawuf bukan main lagi. Tapi kalau bab dengan nak memperkecilkan orang lain, dia ada masa tu. Bukan macam tu pengajian tasawuf sebenarnya. Tamam? Baik. Pilihlah guru sebenar wahai teman, ilmu ini agama bukan mainan. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzu dinakum. Kata Sayyidina Al-Imam Ibn Sirin, jaga ilmu ini agama. Maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil agamamu. Jadi ini pun penting untuk ibu ayah. Tengok kepada siapa anak kita nak hantar. Institusi mana kita nak hantar anak kita. Jangan pakai hantar saja. Tanya dulu kepada para guru, baru kita hantar. Ni kita duk kira dengan diri kita. Kita tak pernah lalui sistem pun. Kita lalui sistem kita. Tiba-tiba nak anak kita jadi ulama, tak tanya kepada para ulama. Kan ajaib tu. Jadi guru yang ingin kau jadikan panduan, punya sambungan dengan Rasul junjungan. Jadi kalau kita nak jadikan guru kita tu sebagai panduan kita, tengok dulu guru tadi yang macam mana. Adakah guru ini ada sambungan dengan Sayyidina Rasul? Sambungan di sini maksudnya apa dia? Sambungan ilmunya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jika dia tidak punya sambungan, apa yang dituntut hanyalah omongan. Kalau dia tidak ada sambungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang diajarkan tadi, yang kita tuntut tadi, ataupun yang dia ajarkan kepada kita hanyalah omong kosong sahaja. Itu pembohongan sahaja sebenarnya, mendakwa-dakwi sahaja. Bertanyalah kepada para ilmuwan, jangan segan untuk dapatkan panduan. Jadi tanyalah kepada para ulama, siapa yang kita nak jadikan panduan? Apa ilmu yang patut kita belajar dulu? Dengan siapa? Boleh tak saya belajar dengan guru ini? Tanya dulu kepada para ulama, baru mereka akan maklumkan kepada kita. Faham? Pergi ke mana-mana pun kena macam tu. Di mana-mana pun jangan tinggal musyawarah. Kerana orang yang tinggalkan musyawarah ni dia akan menyesal. Kita kalau baru datang belajar, tanya ke orang di tempat tadi yang telah berpengalaman. Jangan kita pakai cempera datang sendiri kita aja. Akhirnya kita tak tahu mana yang sepatutnya kita ambil, mana yang tak patut kita ambil. Mana yang patut kita mulakan, mana yang tak patut kita mulakan. Jangan isti'jal. Jangan isti'jal. Kerana isti'jal ni membunuh. Isti'jal mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ingatlah. Arak, kalau tidak isti'jal, boleh kita jadikan dia cuka. Tamam? Tapi kalau arak tu kita isti'jal, masukkan satu benda menyebabkan jadi cuka dengan cepat, selain daripada jadi dengan sendiri, maksudnya dengan proses yang sepatutnya, maka cuka tadi diharamkan untuk kita makan. Cuba bayang. Maksudnya diharamkan benda yang halal patut kita makan jadi haram. Kenapa? Kerana isti'jal. Sebab tu jangan isti'jal. Kerana isti'jal membunuh. Isti'jal ini tidak akan dapat faedah. Apa isti'jal? Boleh menyebabkan kita kerugian. Seorang yang isti'jal untuk dapatkan harta warisan, dibunuhnya bapa dia, tak dapat warisan tu. Kerana al-qatil, orang yang membunuh, qatl antara mawani' irs. Perkara yang menghalang warisan adalah pembunuhan. Dia membunuh orang untuk dapatkan warisan dengan cepat. Dia nak bagi orang tu mati, bagi dia dapat harta waris. Tengok, sebabkan kerana bunuh, tak dapat tu. Kerana kamu isti'jal. Lepas tu, man ista'jala syai'an qabla awani, uqiba bihirmani. Jadi jaga-jaga. Bertemanlah kamu dalam kehidupan, teman yang tunjukkan jalan pada Tuhan. Maka, kalau kita ingin dalam perjalanan menunjuk agama Allah Ta'ala ini, maka perlu kepada teman. Perlu kepada teman dalam perjalanan. Jangan berjanji seorang-seorang, kita letih juga. Kena ada teman kita. Kita kena ada teman yang kita berjanji setia dengan dia, bahawa kita akan sama-sama mengaji sampai jadi orang yang berguna kepada umat. Jadi kita bila dah, kalaupun kita tak berjanji pada permulaan, datang ke tempat pengajian, jumpa teman-teman dalam tempat pengajian, jadikan ini teman kita. Kerana teman di tempat pengajian ni, orang-orang yang nanti akan memahami agama Allah Ta'ala, sama-sama memahami agama Allah Ta'ala, maka mereka ni nanti akan sama-sama boleh untuk nak menggerakkan agama Allah Ta'ala. Tamam?
Tapi kalau teman tadi kita tengok tidak pernah duduk dalam majlis para ulama pun tak datang, maka kita nak kata macam mana? Macam mana dia nak faham dengan apa yang ulama sebut? Dia pun tak pernah hadir, dia pun tak pernah duduk dengan para ulama. Maka nanti dia akan menyebabkan berlakunya kesombongan, dan juga dia akan jadi barbarian dalam agama. Semua orang pakat mengadu bahawa dia boleh, padahal dia tak boleh. Kemudian lisannya berbetulan dengan amalan. Siapa teman yang patut kita jadikan sebagai panduan tadi? Lisannya berbetulan dengan amalan, jangan berteman dengan yang bercanggahan. Jadi kita nak berteman dengan orang, mestilah orang tadi yang lisannya berbetulan dengan apa yang dia amalkan. Yang ini bukan orang yang hipokrit, tapi orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Tamam? Jangan berteman dengan yang bercanggahan. Maksudnya yang amalan dia beza dengan apa yang dia ucap. No? Jadi jangan macam tu. Jangan berteman dengan orang macam tu, kerana ni akan membunuh juga. Kenapa? Kerana yang berteman dengan orang macam ni attiba' sarraqah. Tabiat itu mencuri. Kita berteman dengan orang macam ni, nanti kita pun akan jadi macam dia. Jika tidak punya teman demikian, lebih baik sendirian tanpa teman. Kalau tak ada teman macam ni, lebih baik bersendirian sajalah. Teman sini umum. Sama ada teman hidup kita, isteri kita, ataupun teman dalam perjalanan pengajian kita. Kalau kita dah duduk mengaji, betul nak menikah. Waktu nak menikah nanti pun tengok juga teman tu. Sebab tu teman saya yang saya sebut di sini ni umum. Kalau kita nak menikah, teman yang kita nak menikah tadi, yang bakal isteri kita, bakal suami kita tersebut, orang yang tidak akan mampu untuk nak memberikan kerjasama kepada kita untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka pada waktu tersebut lebih baik bersendirian daripada kita berkahwin dengan orang yang macam tu. Tapi kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Jadi banyak kan. Boleh nak cari-cari di tempat pengajian tu, tengok hak mengaji betul-betul. Tapi hak mengaji betul mengaji betul bukan hak main 2-3 kali dalam pengajian. Kerana nak darah tu ya. Nak darah tu duduk tiap hari main kelas. Duduk dating dalam kelas. Sambil duduk mengaji, sambil duduk tengok nak darah. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya yang ni memang datang belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita tahu kata dia ni orang yang sering dalam pengajian, orang yang rajin, orang yang mampu untuk nanti insya-Allah menjadi imamku, kata sebahagian makmum-makmumnya. Baik. Adab seorang alim nanti insya-Allah esok hari apa? Esok Jumaat tak ada. Hari Sabtu nanti insya-Allah kita akan sambung adab seorang alim insya-Allah taala. Dan juga dan ni ada tiga adab bagi alim. Adab dengan dirinya, adab alim dalam majlis, dan juga adab alim bersama dengan para muridnya. Insya-Allah hari Sabtu ni kita akan baca kitab, sambung kitab ini insya-Allah taala. Jadi kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan doa al-istighatsah. Jadi sebelum tu saya ucap terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti majlis kita, dan 10 malam terakhir ini lazimkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebaikan yang lipat ganda. Maka perbanyakkan ibadah, perbanyakkan salawat, perbanyakkan sedekah kita. Dan kalau ada yang nak menyumbang dan sebagainya, pihak Matis dan pihak Rawak Jawi terbuka luas untuk tuan-tuan menyumbang dan memberikan bantuan, kerana kita sama-sama untuk membina generasi yang terbaik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan niat-niat kita, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.